Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita sambung semula tentang perbahasan kita di dalam Kitabul Fitan daripada Sahih Al-Bukhari ini. Berikutnya ialah bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam halaku ummati ala yaday ughaylimatin sufaha, iaitu bab kataan ataupun sabda Nabi SAW, binasanya umatku di atas melalui tangan ataupun atas tangan budak-budak Ughailimah ni nak terjemah budak-budak lah. Ghulam, Ghulayim, dia tasghir, dia jamak kepada ghulam, iaitu budak-budak yang kecil. Kita panggil, sebab tu Arab panggil ghulam, budak-budak yang kecil. Sufaha, yang bodoh lah sufaha ni. Sebab dia artinya foolish young man. Nabi kata destruction of my umatku akan binasa di tangan budak-budak bodoh ni, budak-budak sufaha ni, orang-orang yang dia tak cerdik. Sufaha ni orang yang tak cerdik. Itu di dalam ini Imam Al-Bukhari dia datangkan riwayat ni asal riwayat Abu Dzar, yang mana menyebut tentang umat Nabi akan binasa di tangan pemerintahan budak-budak, pemerintahan orang muda, yang mana orang muda yang mentah. Kalau kita nak kata ughailimati sufaha, orang muda yang mentah, yang mana akan membinasakan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak bermaksud semua umat itu musnah, tetapi ada sebahagian umat itu akan ada yang musnah disebabkan pemerintahan orang muda yang mentah. Dan ini akan kita lihat di dalam apa yang akan disebut di dalam oleh Imam Al-Bukhari dalam hadis ni. Sebelum situ saya dah pergi Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ni. Kita akan lihat daripada Abu Hurairah juga tentang perkataan-perkataan dia yang lain, di antaranya tentang imaratus sibyan, pemerintahan budak-budak, orang muda yang mentah lah. Jadi ini yang Abu Hurairah, sehingga Abu Hurairah kata a'udzubillah min imaratus sibyan, aku berlindung dengan Allah daripada pemerintahan budak-budak. Jadi ada orang yang dengar tanya, wa ma imaratus sibyan, apa dia pemerintahan budak-budak yang merosakkan itu? Kata Abu Hurairah, idza ata'tumuhum halaktum, pemerintahan yang mana jika kamu taat, kamu rosak, agama kamu rosak. Idza asaitumuhum ahlakukum, jika sekiranya kamu lawan mereka, mereka akan membinasakan kamu. Kalau kamu taat mereka, kamu bercanggah dengan agama, kamu akan rosak. Tapi kalau kamu taat mereka, kamu akan bercanggah dengan agama, kamu akan rosak. Jika kamu menentang mereka, mereka akan membinasakan kamu. Ini imaratus sibyan yang mana Abu Hurairah sebut dan bimbang ia berlaku. Sehingga Abu Hurairah menyebut, Allahumma la tudrikni sanatis sittin wala imaratus sibyan. Ya Allah, jangan kau jadikan aku sampai kepada tahun 60, yakni 60 Hijrah, dan pemerintahan budak-budak sibyan. Ini yang Abu Hurairah sebut. Okey, apa dia yang Al-Bukhari sebut dalam hadis ini? Kata Bukhari, haddatsana Musa bin Ismail, telah menghadiskan kepada kami Musa bin Ismail. Musa bin Ismail menyatakan, haddatsana Amr bin Yahya bin Sa'id bin Amr bin Sa'id, telah menghadiskan kepada kami Amr bin Yahya bin Sa'id bin Amr bin Sa'id. Akhbarani jaddi, kata Amr bin Yahya ni telah Amr bin Yahya bin Sa'id ni telah mengkhabarkan kepadaku datukku. Jadi datuk dia siapa? Datuk dia Amr bin Yahya bin Sa'id bin Amr. Jadi datuk dia Sa'id bin Amr. Sa'id bin Amr ni orang yang keluar
orang yang terlibat di dalam menentang pemerintahan Marwan bin Hakam. Salah pemerintah Khalifah Bani Umayyah yang akhirnya dia telah dimusnahkan ataupun dibunuh oleh Khalifah Bani Umayyah Marwan bin Hakam. Kata dia, Tatuk dia kata, kuntu jalisan ma'a Abi Hurairah. Aku satu hari duduk bersama dengan Abi Hurairah. Fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bil Madinah, di Madinah. Kita tahu masjid Nabi, of course lah, di Madinah. Wa ma'ana Marwan. Bersama dengan kami ialah Marwan. Marwan ini adalah Marwan bin Hakam daripada Bani Umayyah. Marwan bin Hakam ialah Bani Umayyah. Bani Umayyah ni salah satu bani yang mana mereka ini pandai dalam pemerintahan. Kita tahu antara yang daripada Bani Umayyah ialah Osman bin Affan, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini semua Bani Umayyah. Dan juga keturunan Bani Umayyah ni termasuklah Marwan bin Hakam. Hakam bin Abil As, bapa dia. Hakam bin Abil As ni pernah dibuang negeri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, Marwan ada, Abu Hurairah Abu Hurairah kata, sami'tu as-sadiqul masduq yaqul, aku mendengar as-sadiqul masduq, yang benar lagi dibenarkan. Siapa dia? Nabi SAW. Nabi itu benar. He himself adalah orang yang benar, bercakap benar. Masduq, dia dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla, dibenarkan oleh orang-orang mukminin. Yaqul, Nabi bersabda, halakatu ummati ala yaday ghilmatan min Quraisy. Umat aku akan binasa di tangan orang muda, budak-budak muda daripada Quraisy. Ini Nabi SAW kata. Itu perkataan Nabi SAW. Banyak tu je Abu Hurairah sebut. Kemudian faqala Marwan kata, Marwan ni Marwan bin Hakam, la'natullah alaihim ghilmatan. Allah laknat budak-budak muda ni. Cumanya ahli-ahli hadis kata budak-budak muda yang Marwan laknat ni sebenarnya keturunan dia jugalah. Keturunan dia juga ditakdirkan demikian. Ataupun wallahu alam, mungkin Nabi maksud orang muda lain yang memerintah. Kita pun tak tahu pada zaman tu ke, zaman kemudian ke, yang merosakkan umat ni. Orang muda yang mentah. Faqala Abu Hurairah, law syi'tu an aqula bani fulan wa bani fulan la fa'altu. Jika aku mau, aku boleh bagi tahu bani turunan mana, aku turunan mana. Jadi Abu Hurairah dia kata kalau mau dia boleh tahu. Dia boleh bagi tahu lah. Nabi bagi tahu kat dia siapa dia yang Nabi maksudkan yang akan merosakkan umat. Sehingga dalam sebahagian riwayat Abu Hurairah kata la haddastu bihi laqata'tu hadzal bal'um. Kalau aku bercerita kat kamu, nescaya kamu akan potong tengkuk aku. Sebab apa? Ada kaitan dengan pemerintahan ketika itu. Hadis ni Imam Al-Bukhari masukkan sebagai tanda bahawasanya apa yang akan berlaku kepada orang Islam. Siapa dia orang muda yang akan merosakkan, budak-budak muda mentah yang memerintah, yang akan merosakkan umat ini. Abu Hurairah tak bagilah detail siapa dia. Dia cuma dia beritahu kalau mau boleh beritahu bani mana. Kalau kau beritahu saya aku dikandung. Seolah-olah dia ada isyarat zaman tu mereka berkuasa. Abu Hurairah cakap hadis ni ialah pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan Marwan yang mendengar riwayat tu, Marwan bin Hakam, dia adalah gubernur Madinah. Dan kemudian dia telah menjadi khalifah selepas daripada itu. Wallahu ta'ala alam, bilakah yang dimaksudkan oleh Nabi ini. Tetapi pada zaman pemerintahan kerajaan Bani Umayyah, ada banyak benda baik berlaku. Muawiyah adalah merupakan pemerintah yang baik. Tetapi selepas daripada itu berlaku peristiwa-peristiwa yang baik dan yang tak baik. Yang kita tak boleh kata semua Bani Umayyah ni buruk. Banyak juga yang baik. Banyak juga riwayat-riwayat sejarah yang tak benar yang bertokok tambah tentang cerita mereka. Tapi tak boleh dinafikan. Ada peristiwa-peristiwa yang tak boleh dinafikan telah berlaku. Yang telah mencemar pemerintahan Bani Umayyah.
Antaranya ialah peristiwa Waqa'atul Harrah. Waqa'atul Harrah ini berlaku pada zaman pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah, anak Muawiyah bin Abi Sufyan, dia memerintah pada tahun 60. Abu Hurairah minta supaya Allah malah tudrikni sanata sittin. Ya Allah, la tudrikni sanata sittin. Ya Allah, wa imaratus subyan. Ya Allah, jangan kau jadikan aku sampai kepada tahun 60 dan pemerintahan subyan, pemerintahan budak-budak. Abu Hurairah meninggal sebelum itu. Tahun 60 ialah tahun pemerintahan Yazid bin Muawiyah, memerintah sampai tahun 64. Di dalam peristiwa pemerintahan Yazid ada berlaku banyak peristiwa, termasuk pembunuhan Al-Husain bin Ali, cucu Nabi SAW. Dan berlaku satu peristiwa lagi, iaitu peristiwa dia panggil Waqa'atul Harrah, iaitu peristiwa bagaimana tentera Yazid telah mengepung Madinah dan telah membunuh ramai di kalangan sahabat. Peristiwa ini berlaku apabila Yazid dapat tahu bahawasanya orang-orang Madinah tak mau taat lagi kepada pemerintahan Yazid. Bukan semua, tapi sebahagian mereka. Mereka dikepalai oleh Abdullah bin Hanzalah bin Amir, Abdullah bin Hanzalah bin Amir, yang merupakan anak kepada Hanzalah bin Amir, yang mana malaikat memandikan jenazahnya itu. Dan dia juga merupakan sahabat yang kecil. Juga Abdullah bin Muti', mereka sahabat yang kecil ni, mereka ni semua mereka Abdullah bin Hanzalah ni dia pergi jumpa Yazid. Bila pergi jumpa Yazid, Yazid muliakan mereka, bagi kemuliaan, bagi layanan, bagi harta. Mereka terima semua dalam keadaan yang baik. Tapi bila mereka balik ke Madinah, mereka bagi tahu benda-benda yang buruk dengan Yazid lah, yang mereka tahu. Yazid ni mereka tak kata Yazid kafir, tapi mereka kata Yazid minum arak. Isu itu telah dibangkitkan. Walaupun sebahagian di kalangan sahabat ataupun anak Ali sendiri, iaitu Muhammad bin Hanafiyah, dia tak bersetuju dengan isu tu. Dia kata kalau betul minum arak, kamu nampak lah. Kalau kamu nampak, kamu kena cegah. Kalau kamu tak cegah, kamu yang salah. Kalau kamu tak nampak, kamu kena ada bukti siapa yang nampak. Kamu tidak boleh tuhmah. Itu anak Ali sendiri. Tapi isu yang berlaku ialah apabila benda ni balik ke Madinah, orang Madinah tak mau lagi taat. Ramai yang tak mau taat. Bahkan mereka mengambil langkah menghalau keluarga Bani Umayyah keluar daripada Madinah. Keluarga Bani Umayyah berkumpul di rumah Marwan bin Hakam. Mereka berkumpul dan kemudian mereka menulis surat kepada Yazid memberitahu bahawasanya penduduk Madinah tak mau lagi taat kepada Yazid dan mengisytiharkan keluar daripada kerajaan. Yakni khal'ul bai'ah ni maksud keluar memerangi kerajaan, menentang kerajaan, menghalau pemerintah yang dilantik oleh kerajaan, seolah-olah mengisytiharkan nak menentang, berperang dengan kerajaan. Di Madinah ramai, termasuk sahabat-sahabat Nabi yang besar-besar. Sahabat-sahabat Nabi yang besar-besar seperti Abdullah bin Umar, mereka tak mau terlibat. Mereka kata tak boleh. Kita tak boleh yunsabu yawmal qiyamah likulli ghadirin liwa. Pada hari kiamat kelak akan dipacak bendera orang yang telah mengkhianati. Khianat yang dimaksudkan sini ialah kita telah bagi bai'ah sebagai khalifah, kita tak boleh keluar. Itu ijtihad Ibnu Umar. Ibnu Umar, bahkan Zainul Abidin bin Ali, Zainul Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib, cucu Nabi SAW, Muhammad bin Hanafiyah, mereka semua tak setuju keluar menentang kerajaan dalam pemerintah, menentang pemerintahan dalam keadaan demikian. Sebahagian mereka di Madinah itu bersetuju untuk menentang kerajaan, iaitu menentang pemerintahan Yazid. Abdullah bin Umar, kita tahu dia tak nak, dia kumpulkan family dia kata no, tak boleh. Nabi SAW kata man mata wa laisa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati tidak ada pada lehernya bai'ah, maka mati dalam keadaan jahiliyah. Kan? Jadi dia tak benarkan. Dia kata kita tak, kerana dia tak berlaku kufur. Yang kita sebut sebelum kufrun bawah tu tak nampak isu tu supaya untuk membolehkan keluar menentang pemerintah. Apabila Yazid mendengar bahawasanya orang Madinah keluar menentang dia, tak mau halau pemerintah, dia telah menghantar pasukan iaitu
untuk dia minta beberapa ketua gubernur untuk pergi menghadapi Madinah, mereka tak mau. Akhirnya yang mau ialah Muslim bin Utbah Al-Murri. Dia lah yang pergi untuk menghadapi orang Madinah. Yazid bagi pada dia arahan, kau pergi sampai 3 hari bagi warning kat mereka supaya mereka kembali kepada taat. Jika tak taat, 3 hari kau boleh masuk dan perangi mereka, buat apa saja di Madinah. Muslim ni akhirnya dia pergi, Muslim bin Uqbah ni dia akhirnya pergi, dia buat seperti mana yang diberitahu. Kemudian dia akhirnya apabila 3 hari dia tengok mereka tak taat, dia telah masuk dan dia telah melakukan peperangan dan pembunuhan kepada orang Madinah. Ramai sahabat-sahabat yang mati. Ramai juga anak-anak sahabat dan tabi'in, orang-orang yang soleh yang mati, yang telah dibunuh. 3 hari 3 malam dibunuh manusia. Bahkan dikatakan sampai beribu yang mati. Di kalangan orang yang qura', yang hafal Quran yang mati. Ada riwayat kata sampai 1,000 orang yang dirogol, tapi ini macam tak logik lah kalau dirogol sampai 1,000 mengandung. Mesti akan ada cerita anak-anak yang merupakan keturunan daripada yang dirogol pada peristiwa Al-Harrah itu. Jadi itu mungkin tak melampaui batas. Tapi cerita yang betulnya, dia telah 3 hari 3 malam pembunuhan, darah ditumpahkan di Madinah. Dia memberikan titik hitam kepada pemerintahan Yazid, yang dia kononnya keluar untuk mengukuhkan kerajaannya. Akhirnya pada tahun yang berikutnya dia mati, Yazid itu sendiri. Yazid adalah dianggap oleh para ulama termasuk apa yang diisyaratkan oleh Nabi SAW sebagai pemerintahan budak-budak mentah yang merosakkan umat Nabi SAW. Pun begitu, ada sebahagian kisah-kisah Yazid ni yang ditokok tambah dan ada yang benar. Ahli-ahli ilmu sepakat waqa'atul Harrah ni berlaku. Peristiwa Harrah ini memang berlaku, dan itu titik hitam dalam pemerintahan Yazid. Di samping ada juga benda-benda baik di bawah pemerintahan Yazid. Sebab itu Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah apabila bercakap tentang pemerintahan Yazid, dia kata Yazid ni seperti mana raja-raja pemerintah orang Islam yang lain. Ada baik dan ada jahat. Nak kata kafir, tidak ada bukti dia kafir. Ada kesalahan dia dan ada juga kebaikan dia. Tapi peristiwa Harrah ni, untuk makluman kita, peristiwa Harrah ni ulama semua sepakat, dan ini merupakan titik hitam dalam sejarah pemerintahan Yazid. Nabi kata, umat dia, Nabi kata, ala yadi ghulaimatin sufaha, di tangan budak orang mentah. Bukan Yazid saja, orang mentah yang foolish, young man yang akan merosakkan. Mungkin juga pada zaman tu, mungkin juga zaman kemudian. Dan kita tengok sebahagian orang apabila tengok pada apa yang berlaku pada pemerintahan di Teluk sekarang, yang mana ada orang muda yang memerintah, yang membuat benda-benda yang merepet, yang menyanggahi, yang tak patut dengan status pemerintahan sebagai pemerintah Haramain Syarifain. Mereka mengingati semula tentang hadis ni, yang Nabi kata orang mentah yang akan merosakkan umat ni. Wallahu ta'ala alam. Tapi bagaimanapun, ini salah satu daripada hadis-hadis fitan yang Nabi SAW memberikan amaran kita mengenai apa yang akan berlaku. Bukan seorang saja, ramai lelaki budak-budak muda mentah yang bodoh yang akan merosakkan umat Nabi, yang memerintah umat. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.